Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okay, hari ini saya akan share macam mana cara kita nak melihat arah market untuk setiap hari. Arah harian yang kita panggil sebagai arah harian setiap hari, sama ada dia akan bergerak secara normal ataupun dia akan buat pergerakan yang sangat jauh. Kalau kita ada EA Matingga yang layer rapat-rapat, kemungkinan akan MC pada hari tersebut. So, apa guna benda ni? Untuk kita elakkan daripada layer yang terlampau banyak, maksudnya bila kita tengok market pada waktu awal pagi, kita dah boleh tentukan yang kita boleh layer ataupun kita bila kena HL, kita kena accept dan tunggu waktu yang sesuai untuk masuk market balik. Ataupun bila kita masuk market dengan keadaan yang betul, contoh kalau kamu sell GU, sama ada kamu nak ambil 20 pip ataupun kamu nak hold dengan jauh, kat situ kita boleh nampak daripada awal pagi. Daripada awal pagi kita boleh lihat. Okey. Seperti yang saya share sebelum ni, okey, market bila kita berjumpa dengan bentuk market yang flat. Bentuk market yang flat, contoh macam ini flat, ataupun bahasa sebenar dia adalah laut tenang. Laut tenang ini bermaksud laut tenang yang biasa. Okey, dua batang candle yang kecil, yang hampir kecil. Okey, bila ada dua batang candle, ini bermaksud laut tenang dan ini dalam kategori laut tenang yang biasa. Laut tenang yang Zul, suara tak dengar Zul. Sekejap tuan-tuan, saya dah inform Tuan Zul ni. Mungkin ada masalah teknikal kot dia punya side. Apa ni? Mungkin dia punya headset ke apa ke. Kejap dia tengah figure out saya rekod balik. Alright. Saya check dulu, rekod, sambung, chat, sharing. Nampak tak chat? Apa yang kamu nampak? Nampak chat kan? Okay. So, kita sambung balik. Maknanya hari ni saya nak terangkan macam mana kita nak tengok market setiap hari. Benda ni bukanlah selalu dia berlaku. Dalam satu trend, dia akan berlaku sekali dua kali je. So, macam mana kita nak tengok yang hari ini dia boleh pergi jauh ataupun tak. Okey, seawal pagi. Sebab apa saya cakap seawal pagi? Kita tak tengok pukul 3. Contoh ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Pukul 5 pukul 5. Pukul 5. So,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dekat sini pukul 3. Saya bukan cakap pukul 3, tapi kita tengok seawal pagi. Seawal pagi, ini adalah pagi kita setiap hari. Kita kena buka H1, time frame H1 macam biasa, dan kita buka control Y untuk tengok separator. Kalau tak buka benda ni, korang tak akan nampak. Okay, control Y, dan setiap hari besok, pada waktu besok pagi ini, antara akhir UO pukul 12.30 malam dan waktu Tokyo Open pukul 9 pagi. So antara zon masa ini, kita tengok apa yang dibuat oleh market. 6, 7, 8, 9. Okey, ini 9. Yang ni malam. Okey. Jadi, bangun pagi-pagi tu, kita dah tengok market hari ini adalah flat. Flat ni, ini sebenarnya adalah laut tenang. Tapi dia ada pengkelasan dia. Bila ada satu batang candle yang besar, lepas itu pergerakan dia yang selepas itu adalah candle yang kecil-kecil. Dia ada banyak pula. Dia ada candle yang kecil-kecil menurun, naik apa semua. Tapi dia dalam kategori yang kecil. Ini pun laut tenang juga. 1, 2, 3. Ini pun laut tenang. Tapi dia laut tenang menurun. Okey, sekarang ini adalah laut tenang yang merata. Okey, merata. Kita marking dan kita tengok berapa banyak candle yang kecil ada dekat dalam. Bila dia menghampiri 9 jam bermasuk, bila dia keluar arah dia akan pergi dengan sangat jauh pada hari itu. Kalau dia naik ke atas buy, kita jangan nak lawan sell. Konong-konong kita nak trade pukul 3 petang, katakan dengan market hari ini, dia keluar dengan sell, dan kita pukul 3 petang, kita nak lawan dia, kita nak buy. Pukul 3 petang kat sini lebih kurang, kita pun nak lawan buy. Candle close, kita buy kat sini. Jangan. Sebab kebiasaannya dia akan bergerak sampai tengah malam. Sampai ke tengah malam. Pukul 8 malam. Okey, bila kita tengok keadaan macam ni, bila korang tengok macam ni, nampak macam dia dah pergi jauh kan. Bila dia bergerak pagi ni, dah bergerak ini pukul 3. Okey, nampak dah makin jauh. Kena pula korang pun tarik SNR. Ya, ada SNR. Boleh dah buy. Jangan. Dekat sini awal-awal dah cakap dia akan bergerak sangat jauh. So, sangat jauh dia macam mana? Macam ni lah. Jauh kan? Dan bila dia akan berakhir? Okey, bila dia akan berakhir, kita akan tengok dalam satu trend harian, dia akan ada tiga benda yang kita kena tengok. Satu, awal trend harian, repair dan akhir trend harian. Okey, ini adalah awal. Awal dia bergerak. Untuk satu hari, dia akan ada trend, repair dan trend. Trend, repair dan trend. Okey, bila cukup trend awal, repair untuk kita entry dan trend akhir. Trend akhir, bila wujud trend akhir, kita akan standby untuk exit. Okey, repair tu masuk tempat untuk kita masuk entry. Wujud benda ni, trend harian ini dikira lengkap. Ini satu trend yang lengkap. Ini satu trend yang lengkap. Ini trend sideways. Trend sideways, trend, repair dan trend. Dia lengkap tapi tak antik. Okey, ini lain. So, ini tak lengkap. Ini trend yang tak lengkap. Okey, itu beza dia. Okey, jadi kat sini kita dah ada satu trend dan kita ada repair, dan sekarang ini kita ada trend akhir. Sekarang kita menunggu trend akhir untuk kita masuk buy. Kalau nak masuk. Kalau tak nak masuk, tak mengapa. Kita tunggu besok pula untuk kita entry. Sama ada besok dia akan ke sell ataupun ke buy. Itu besok punya cerita. Okey. Jadi bila kita melihat pada arah market, arah pada waktu pagi, ini pun laut tenang, tapi dia dalam kategori sebagai HSJ, bukan mendung lagi ni. Ini merata dulu. Yang panjang. So bila dia panjang, bila dia keluar arah macam ni, dia akan pergi jauh ke atas. Okey, kita tengok hari ini kenapa dia turun awal, sebab pagi ni dia dah bagi tahu awal-awal. Cuma kita menunggu sama ada kita menunggu candle yang keluar, candle arah dipanggil, candle arah.
dia keluar ke bawah. Okey, bila dia keluar ke bawah, next kita akan terus masuk. Ini adalah TKJ awal. Okey, kalau dia keluar ke atas, next candle yang keluar lepas tu kita masuk. Kalau dia keluar macam ini, okey, contoh kita dah tanda dan dia keluar ke sini, lepas itu dia balas balik masuk buy. Jangan risau sebab ini adalah bentuk TKL. Maksudnya bentuk trade kefahaman lipat. Saya biasa panggil candle lipat. Bila candle lipat market lipat kita lipat market balik. Maksudnya kita sell, lepas tu dia masuk ke dalam, kita akan masuk buy balik. Dan berapa jauh yang kita nak ambil TP, berapa jauh yang kita HL. HL kita adalah sebesar ini, TP kita 2 kali ganda. Itu sahaja cara kiraan dia dengan cepat. Okey, kita tengok untuk EU pun sama. Pada waktu pagi candle mengecil. Ini pun laut tenang. Okey, datang dengan satu candle yang besar. Dekat sini yang masalah untuk semua orang untuk identify laut tenang itu dalam kategori yang mana. Okey. Dia flat base yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar macam ni Kalau ini dalam kategori lain, ini dalam kategori mendung. Mendung itu kalau datangnya mendung, barulah akan datang HH1. HH1 ni maksudnya satu trend yang cukup panjang, boleh melibatkan 1 tahun perjalanan dia. Okey, kita tengok yang pair lain. Pun merata, pun dia buat candle yang kecil-kecil. Okey, beza antara semua yang tadi tu 1, 2, 3, 4. Okey, yang tadi untuk AU dia dengan satu batang candle yang besar. Lepas itu candle yang mengecil dekat dalam. Ini type 1 ataupun biasa dipanggil borai. Ini yang biasa dekat dalam. Kecil ini. Tapi dia pun panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melebihi 4 batang candle. Maksudnya bila 5 batang candle yang kecil-kecil, itu petanda yang dia akan bergerak jauh. Mana lagi? Pair. Pun sama. Pergerakan dia. Daripada satu candle yang besar dan tiba-tiba kita tak ambil yang belakang-belakang ni sangat Kita tak ambil yang belakang-belakang ni sangat. Kita nak selepas pukul 12 malam. Saya tak nak tanda pukul 12 malam dekat mana, lebih kurang kat sini biasanya. Bila korang dah biasa tengok, korang dah boleh agak. Okey, 12 malam itu adalah waktu akhir US Open. Selepas itu biasanya akan wujud candle-candle kecil macam ni. Ini adalah petanda untuk market untuk esok. Tengah malam tu, sebelum subuh tu, dia dah bagi petanda untuk market bergerak besok ke mana dan sejauh mana. Okay, dia dah mula mengecil. Kita cuma menunggu arah dia sahaja. Arah dia. Kita ambil body Kita tak ambil shadow to shadow. Shadow atas, shadow bawah, tak, kita ambil body. Okey, body ni, ini yang keluar. Ini korang nampak keluar kan? Biasanya kalau time separator ni, bila waktu separator ni, korang jangan ambil kira sebab spirit dia besar, itu yang buat dia kadang-kadang dia terkeluar. Tapi yang ni kita jangan ambil kira. Kita ambil selepas yang itu, mana yang keluar ini. Okey. Ini petanda awal yang dia nak bergerak. AU ada, EU ada, UCAT ni special sikit. UCAT ini dia datang dengan mendung. Okay, betul tak mendung? Dia pun laut tenang, tapi laut tenang yang dia punya range market dia yang besar sikit dan dia panjang. Biasanya dia melibatkan 2 hari. Saya kena kira dulu. Berapa pip? Lebih kurang 50. Yes. Ini adalah mendung. Okey, mendung. Bila mendung, dia naik turun, dia naik turun, kita tunggu arah keluar, barulah kita akan follow. Okey. Masalahnya yang ini keluar kan. Okey, keluar, lepas tu ini kan merah balik. So gagal.
gagal. Ini biasanya hari pertama yang biasa gagal macam ni. Dan bila wujudnya mendung macam ni, satu saya nak bagi tahu, wujudnya mendung dia adalah petanda yang market akan bergerak sangat jauh. Sangat jauh ni dia boleh melibatkan candle kat sini saja, satu hari ni saja ataupun 2 hari dia flat, dia boleh tunjuk kita nak swing selama 3 bulan. Cuma yang masalahnya bila kita nak masuk entry dan bila dia bergerak macam ni, dekat sini pun boleh berlaku mendung lagi sekali. So kalau yang terlepas kat sini, kita boleh masuk lagi kat sini. Dekat sini bila berlakunya mendung, untuk dia exit keluar, untuk dia keluar mendung ni, dia perlu ada laut tenang dekat dalam. Contohnya yang ini. So dia ada yang kecil. Ini mendung. Mendung ni benda yang besar juga sebenarnya. So bila dia ada yang ini, inilah tanda yang kita boleh follow arah selepas ini. Bila dia keluar, kita boleh follow. Kalau tak ada benda ni, biasanya kalau dia keluar pun dia akan jadi macam ni lah. Dia keluar, dia gagal. Lepas tu dia keluar, dia gagal. Dia keluar, dia gagal. Dan benda ini juga yang korang akan guna nanti untuk trade news ataupun sideway. Sama ada korang nak tengok breakout itu valid ataupun tak valid. Sebelum dia breakout lagi, kita dah tengok yang dia keluar itu tak valid. Kalau tak ada benda ini, dia tak valid. Dia keluar biasanya dia akan patah balik. Ini adalah benda-benda yang kita tengok untuk kita identify hari ini market jahanam. Yang kedua, bila dia keluar, bila kita dah katakan kita dah masuk buy, dia keluar, kita masuk, katakan dia sell, dia keluar sell, kita pun masuk sell dan dia keluar ke bawah, kita pun follow. Satu persoalan yang kedua adalah bila kita nak exit. Katakan dia keluar, yang kedua, dia keluar dan dia masuk balik, maksudnya dia sedang membuat TKL, lipat. Bila dilipat, dia akan balas balik ke atas. Ini bentuk yang biasa. Ini bentuk yang biasa. Ini adalah TKM, trade kefahaman mendata, merata. Biasanya disebut merata. Merata ni maksudnya dia naik dan dia mengecil, tiba-tiba dia flat. Tiba-tiba dia buat base. Ikutlah korang belajar sebelum ni, korang belajar SND ke apa ke, rally, base, drop. Naik, tiba-tiba dia mengecil dan dia merata. Lepas itu dia turun. Ini adalah TKM, trade kefahaman M. Ini baru starting. Ini tak ada trade kefahaman. Ini hanyalah laut tenang sahaja. Untuk kita melihat market ini, bila kita dah entry, yang pertama, kita kena faham dalam trend harian, dia akan ada 3 elemen. Yang pertama adalah trend awal, yang kedua adalah repair, dan yang ketiga adalah akhir trend. Untuk satu hari, jika repair belum wujud, maksudnya trend masih belum berakhir lagi. Dan repair ini boleh wujud dalam bermacam bentuk. Contoh yang ini, repair satu batang candle ataupun 2 batang candle. Mungkin dia boleh repair 3 batang candle yang kecil-kecil. Ini candle besar dan dia datang dengan doji dan doji. 2 batang candle yang kecil ini adalah laut tenang. Laut tenang dia perlu 3 batang candle untuk kita kategorikan dia sebagai trend yang lengkap. Jadi dia keluar, so ini trend buy yang gagal. Bila trend buy yang gagal, dia akan turun lagi. Selagi tak ada, ulang balik selagi tak ada benda ini repair, selagi itulah market tak akan putar arah.
Okey, macam mana kita nak melihat trend awal dan trend akhir? Okey. Dekat sini kita akan gunakan dia ada dua. TKJ awal dan dia ada TKJ akhir. Okey, dan TKJ pula dia ada 3 bentuk. Yang ini yang jadi complicated. Okey. Yang kawan kena faham trik kefahaman J ini, J adalah J, Abang ni tak pernah cerita J tu apa. Yang kita orang faham J tu adalah jejak. Okey, bila TKJ adalah petanda awal. Dia bukan confirmation, dia bukan confirm buy, kan? Dia adalah petanda awal. Okey, ready sama ada ready nak buy ataupun ready nak sell, sama ada ready nak masuk market ataupun ready nak exit market. Dan dia perlu ada benda lain. Bila ada TKJ, biasanya dia akan datang dengan TKU. Bila wujudnya TKU, barulah kita akan masuk entry. Bukannya terus keluar TKJ, kita terus entry. Okey, apa itu TKU? TKU adalah engulfing sebenarnya. Dia ada dua kategori, iaitu TKU dominan dan TKU biasa. TKU dominan, satu batang candle dan candle engulfing ini dia balas balik lebih besar daripada candle sebelum dia. Itu adalah TKU dominan. So bila wujud TKU dominan, kita dah kira TKJ akhir ada dan ada TKU, so dia akan berputar arah. Kalau candle dia kecil macam ini, so dia adalah TKU yang biasa. Okey. TKJ bentuk dia ada 3. Yang pertama, candle sifat. Yang kedua, candle kecil. Yang ketiga adalah candle besar. So dia akan ada ini. Yang berbeza dia adalah dekat tengah ini. Dia boleh jadi kat sini doji, dia boleh jadi dua batang candle yang kecil, contoh macam lot tenang. Okey. Candle sifat, kita tak tengok dia punya size candle dia berapa. Kita tak tengok berapa besar candle dia. Dia tengok dia adalah satu candle yang besar. Contoh macam ni, dia keluar. Okey, lepas tu dia ada ini belum lagi, ini yang bukan, okey, yang ini. So candle sifat ni dan ini adalah candle kecil, dan candle kecil digabungkan dengan candle besar. Ini adalah TKJ awal. Lepas itu repair. Lepas itu ini sama. Ini satu candle sifat doji dan candle akhir. Candle besar sebagai candle akhir. Ini adalah TKJ akhir. Jadi sifat harian market hari ini, TKJ awal wujud, repair dan TKJ akhir wujud. So barulah kalau kita nak masuk buy, kita boleh masuk sebab cukup sifat. Trend untuk hari ni, trend harian, cukup sifat dia. Okey, contoh-contoh lain untuk ini candle arah. Okey, dia ada 3 bentuk yang saya beritahu tadi kan. Okey, ini candle ini sebagai candle arah keluar daripada laut tenang, candle arah. Candle arah ini sebagai TKJ awal. Okey. Dia keluar, lepas itu dia ada 2 batang candle doji dan ini satu batang candle besar. Okey. So ini adalah awal trend untuk hari ini. Lepas itu kalau korang nak masuk kat sini boleh. Nak masuk kat sini selepas wujud benda ni pun boleh. Selepas itu barulah kita tunggu repair dan kita masuk balik. Okey. Bila dalam keadaan market yang bergerak bermula dengan laut tenang macam ini, kebiasaannya jam 5 dan jam 6 adalah waktu repair market. Saya pun tadi silap, saya masuk awal saya tak tengok faktor masa. Saya tak tengok faktor masa, so saya masuk je terus dan masuk awal. Saya pun kena, jangan risau.
So pukul 5 dan pukul 6 adalah waktu repair. So bila dia keluar 2 batang buy ini, itu memang sifat market. Dia nak kena repair dulu sebelum dia buat akhir. Ini kita boleh kira akhir juga. Okay, keluar 1 batang candle doji dan 1 batang candle TKJ akhir. Okay, so kita menunggu waktu-waktu untuk kita balas balik. Okay, kita dah tengok ini takkan habis lagi ni. Ini naik ke atas ni. Kita tak boleh balas market yang ni. Ini pun sama, kita tak boleh balas. Sebab dia bermula dengan mendung. So, trend dia dah berubah. Ini pun, okay, ini awal. Ini repair. Dan ini akhir. Sama juga dengan yang lain. Alright. Dan dia boleh jadi, satu lagi bentuk dia adalah yang ketiga. Dia boleh jadi, dia semua merah. Merah, tapi dia bukan duduk kat tengah ni. Saya cuma tunjuk contoh. Okay, dia satu batang candle besar. Candle sifat. Okay, lepas tu merah ke bawah, lepas tu satu batang lagi candle besar. Itu pun ya, TKJ. Beza dia, ketiga-tiga ini sama ada awal atau akhir adalah awal trend, permulaan ataupun akhir trend. Itu sahaja. Bila kita nak masuk, biasanya kita menunggu TKJ awal untuk kita masuk. Untuk kita balas market, kita akan tunggu TKJ akhir untuk kita masuk. Okay. Saya harap faham. Okay. Contoh, bila keadaan bergerak macam ini, okay, ini adalah candle besar. Okay, kena faham. Untuk market bergerak, market berakhir, biasanya dia akan datang dengan candle besar. Candle besar sebagai candle akhir. Kena ingat. Okay. Jadi, selagi tak wujud candle besar, selagi itulah kita tak akan tunggu depan chart untuk kita masuk entry. Pergilah nak main bola dulu ke, nak pergi apa ke, pergilah dulu. Okay. Bila dah wujud candle besar, selepas ini kita hanya menunggu beberapa bentuk candle. Sama ada candle mengecil ataupun dia balas terus macam ini. So, kita ada dah lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk kita tengok. Okay, katakan bila candle mengecil. Saya tak nak cakap titik kefahaman yang mana nanti pening. Next time saya bagi tahu. Jadi bila dia mengecil, macam biasa kita akan menunggu candle ke atas engulfing. Barulah kita boleh entry buy. Okay, apa guna candle kecil ini? Contoh, kita tengah sell daripada sini, kita tengah sell. Lepas itu, bila kita nak exit? Ini candle dah besar. So, kita dalam keadaan sekarang ni, kita akan cakap ini dah jauh sangat market bergerak. So, tak mungkin dia boleh turun ke bawah ni lagi. Saya sendiri tak tahu yang ini dia buat shadow, lepas tu dia terjun lagi ataupun dia buat candle kecil-kecil. So, bila ada pertanyaan, bila kita nak exit berdasarkan cara ni, TBST, kita bukan pakai sign up apa semua. So, bila wujudnya candle mengecil selepas candle besar, itu petanda awal yang market akan bertukar arah. So, bila dah candle kecil, next candle kita terus exit market. Dan bila kita nak balas balik, kita tunggu engulfing. Okay, itu yang pertama. Bila kita melihat candle besar dan candle mengecil. Yang kedua, candle besar dan dia datang dengan satu candle balas macam ni. Okay. Candle besar ni sebab dia dah TKJ akhir. So, TKJ akhir ni petanda awal untuk market bertukar arah. Dia perlu wujud TKU. Bila wujud TKU, katakan candle ini macam ini, barulah kita boleh nak masuk pun dengan syarat kita tengok faktor masa tadi. Dan kita akan melihat balik kepada TKJ awal. Awal trend buy. Ini adalah confirmation untuk kita masuk
buy. Bila wujudnya benda ini, contoh macam ini, dia kecil-kecil je, dia tak besar. Dia contoh dia macam ni lah. Dia balas macam ni, lepas tu dia buat candle kecil, lepas tu dia buat satu candle besar. Okay, tu confirm lah. Bila confirm, kita dah masuk buy. Contoh, kita masuk kat sini, candle close kat sini, kita masuk, kita masih lagi goyang sebab kalau hanya 2 batang candle sahaja yang ke atas, yang ketiga ini dia boleh jadi ke bawah. Maksudnya trend buy gagal. Bila trend buy ni, trend buy hanya 2 batang candle, so dia gagal. Bila dia gagal, esok ni kita tahulah nak buat apa. Okay, tak apalah, itu next kita akan cerita bab tu. Tapi bila dia wujud, maksudnya, okay, bila kita buy, kita tak boleh masuk tidur lagi sebab dia boleh jadi dia turun lagi ke tak. Tapi kalau market tu berbentuk macam ini, dia ada TKJ awal, satu candle engulfing, lepas itu doji, lepas doji ataupun base. Senang kamu kira base. Maksudnya satu candle yang kecil antara 2 candle ini. Candle ini dan candle ini, dekat tengah dia ada candle kecil. Sama ada 1 batang candle, 2 batang candle ataupun 3 batang candle. Okay. Wujudnya benda ini dah, kalau korang tak buy lagi kat sini boleh buy, lepas tu boleh masuk tidur dan letak SL siap-siap dekat sini. Lepas tu besok pagi ataupun besok petang ke barulah buka chart balik. Okay, itu sahaja yang saya nak bagi tahu. Beza tajuk kita hari ni, macam mana kita nak tengok market bergerak secara normal ataupun tak normal. Maknanya market hari ini akan bergerak jauh ataupun biasa waktu pagi. Ini bentuk yang dia akan buat pergerakan yang luar biasa. So jangan kecoh dekat Facebook, jangan tunjuk macam alamak kenapa market jauh sangat. Dah, kalau korang dah faham benda ni, korang relax je lah. Market memang dia dah bagi tahu. Okay, yang kedua, macam mana bentuk market yang biasa? Kebiasaannya dia gerak relax-relax. Ni semua buat. Okay, market biasa biasanya dia bergerak, dia tak ada laut tenang ke apa ke, dia relax je. Dia ada trend dan dia ada repair, dia ada trend dan dia ada repair. Okay, ini pun ini akhir dia mengecil. Ini laut tenang juga, 2 batang ini. Nampak beza dia dia macam cantik je. Okay, macam ni, dia cantik je. Okay. Yang pertama kat sini. Laut tenang itu untuk kita lihat market yang akan bergerak pada hari itu. Yang kedua, laut tenang yang akan menentukan market balas pada waktu market aktif. Contoh, kalau dia tengah sell macam ni, tiba-tiba ada 2 batang candle yang kecil dan ada satu, kalau dekat sini tadi ada 1 batang candle buy selepas 2 batang ini dipanggil diamond trend buy. Bermaksud dia akan tukar arah ke atas. Tapi gagal yang ketiga. Saya tunjuk contoh yang paling dekat untuk mendung. Ambil kau dekat sangat. Akhir dan ini. Ini sebenarnya nak kata mendung tak lagi, tapi laut tenang juga. So dia bawa market drive pergi jauh. Okay, cuma taklah jauh sangat. Yang sebenar-benarnya duduk dekat sini. Ni. Ini yang saya cerita tadi. Mendung, bila berlakunya mendung, seawal kita dah boleh tengok bila dia ada speed ke bawah, lepas itu tiba-tiba dia mendung, dia mendung macam ni kan. Ini adalah petanda awal market akan bergerak sangat jauh. Ini daily So kita tengok sejauh mana dia bergerak. 1 bulan selepas dia break out kat sini, ini speed.
ini speed, ini jejak 3. Okey, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bulan dia bergerak ke atas. Kita boleh detect yang dia bergerak sekurangnya setahun ataupun 2 tahun hanya melihat pergerakan dekat sini sahaja. Awal dia, starting dia dengan satu terjunan yang dahsyat. Ini dipanggil jejak 1. Selepas itu datangnya mendung. Ini selepas itu datangnya mendung. Kita cuma menunggu speed ke atas untuk confirmation yang dia akan buat trend. Candle besar ini, ini saya tak pernah cerita dalam webinar-webinar lepas sebab saya ingat nak cover untuk minggu depan, tapi hari ni kita nak melihat pada laut tenang. Okey. Korang tengok naik turun, naik turun, naik turun. Masa ini pada waktu ini ramai trader yang hilang tak nampak market nak pergi ke mana. Yalah, satu hari naik, turun, lepas tu naik, turun. Lepas tu blank. Goal ni nak ke mana? Tapi bila korang faham dia membentuk mendung, so kita tak akan masuk dekat dalam ini kecuali kalau kamu nak trade dengan kaedah pot. Dekat atas sell, dekat bawah buy, dekat atas sell, dekat bawah buy. Kita trade lah. Tapi kalau kita nak ikut trend, okay, ini. Bila dia keluar satu batang candle yang besar, ini adalah petanda yang dia akan buat trend. Okay, speed nama dia, momentum. Selepas itu, untuk kukuhkan lagi benda ini, kebiasaannya selepas ini dia akan ada laut tenang, laut tenang, laut tenang, laut tenang. So, kita tengok sendiri depan mata. Sebab tu bila orang tanya saya, go nak ke mana? Go trend dia buy lagi. Tak habis lagi. Kat sini, 14 bulan. Saya dulu masuk dekat sini, saya hold. Ini tahun bulan berapa? Bulan 9 2018. So dah 2 tahun saya ada position buy gold dekat situ, hold. Malangnya broker yang saya guna tu dah tutup. Tak, saya boleh tunjuk entry dia. So sama juga, apa yang saya nak cerita dekat sini adalah benda yang sama. Apa yang berlaku dekat AU. Ini adalah speed. Lepas itu, tapi dia tak berapa besar. So, mungkin dia tak akan bawa kepada setahun. Tapi bila wujudnya benda ini dan dia naik ke atas ini, speed ke atas, okay. So, dia akan bawa market ni pergi jauh. Itu sahaja yang saya nak cerita pada hari ini. Okay. So, saya akan stop recording dan saya akan buka untuk pertanyaan. Okay, terima kasih pada semua yang mendengar.